Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, berapa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teacher punya pun kau jawab juga. Okey. Assalamualaikum. Dah kau tak minta jawab. Tukar korang. Okey, Nisa ya. Rise. Alright. Mungkin ada suara teacher sikit Teacher ajar BI kat luar, fokuskan pada suara sir Teacher slowkan suara. Kau kuat, pelan. Tunggulah teacher masuk Okey. Cik ataupun tunggu teacher ni kerja lah Sekejap. Hari tu kita dah pasal mana ya? Belum lagi kan? Dia lain tak masuk. Objektif semudah. Alright, good. Okay. Okay, labelkan lengkungan pectoral dengan lengkungan pelvis bagi vertebra M dan vertebra N dalam rajah 1. Okey, kita tengok lengkungan pelvis. Okey, sebesarkan, korang tengok betul-betul kat mana lengkungan pelvis. Buat kerja sambil bagi kerja terus buat lah. Tak payah susah-susah kalau nak hantar kan. Kadang hantar masa berhari-hari. Okey. Kadang tak hantar. Kadang So lengkungan pelvis. Kadang tak riman pun tak hantar. Macam-macam lah. Ni lengkungan pectoral. Okey, saya tulis dulu. Dah puas ni kat rumah dah tepu kan. Pelvis ni kat bahagian pinggang kan? Alah, ngaku je lah, tak marah pun. Pectoral ni kat bahagian bahu. Tak ada. Suka duduk rumah lama-lama. Hello. Okey. Kalau kat ikan, kat mana dia punya lengkungan pelvis dengan lengkungan pectoral? Jom kita tengok. Tak tahu ni. Okey. Pelvis mesti dekat belakang kan? Tak apalah. Okey, pectoral kat depan ni. Okey. Tu bukan Azani Tu pasang untuk anak asa. Lengkungan pelvis. Okey. Ni kau Pak Ustaz lah ni confuse kau banyak kali azan ni. Okey. Okey. Tengok, cuba hafal kat mana lengkungan pelvis, kat mana lengkungan pectoral, hafal terus. Okey. Boleh ke mula? Jom. Semangat. Kita tengok sama-sama lah sebab nanti kalau ping-pong Afi, takut tak dengar. bacakan soalan B. Namakan sistem sokongan bagi M dan N. Apa tu? Cuba. Rangka macam mana tu? Sebelum tu kita ada kawan baru. Tak ingat lah. Rangka dalam ke rangka luar? Rangka dalam. Rangka dalam. Dia kalau ada tulang di dalam badan, kita panggil rangka dalam, Afi. Kau apa? Kau punya rangka apa? Kulit keras? Rangka dalam. Rangka dalam. Okey, kena fahamkan tu ya. Bertenang. Bertenang. Behave okey. Okey. So, Aina Nabila, cuba bacakan soalan C. Nyatakan dua perbezaan antara sistem sokongan bagi M dan N. Apa beza je? Cuba bagi tahu satu, Aina Nabila. M tu rangka dia macam mana? Beza rangka. Rangkanya besar. Ya, rangka besar dan Rangka halus. M tu rangka dia besar ke? Besar dan? Biasa besar dia mesti? Kuat. Besar dan kuat. Okey. Besar dan kuat. Okey. Aina Nabila, B yang kedua tu? Rangka N tu?
Apa ni? Kecil apa? dan mudah rapuh. Mempunyai Rangka kecil. dan lemah. Janganlah mudah rapuh. Aina Nabila. Okay, security Okey, notice, lemah. activities on this premise. Okey, ni jawapan yang Premise sesuai lah ya. premise juga. Okey. Macam premise maksudnya tempat lah, bangunan. Okay. Okey, Ali Daniel bacakan soalan D. According to the notice, Mengapakah sistem sokongan vertebrata and lemah dan kecil relatif dengan saiznya? Kenapa dia lemah dan kecil relatif dengan saiznya? Kenapa? Okey. Okay, according to the notice, the property is carried by dogs. Tak ada perkataan dogs pun dekat petikan tu, betul? Okay. Dia kata surveillance camera. Mana dengar surveillance? Disokong oleh Ya. Pengawasan. Kamera pengawasan installed, dipasang di property itu. Okay, property ni seerti dengan premise. Okey, bacakan Alif Daniel property jawapan tu. maksudnya harta lah. Kita- disokong oleh keapungan air, maka ia tidak perlu besar dan kuat. Okey. Orang kena faham kenapa gajah tak boleh berenang. Okey, gajah tak boleh sebab dia kalau dia duduk dalam air dia semudah untuk tenggelam. Tapi saya pernah tengok gajah berenang lah. Okey. Tapi kenapa dia kecil? Sebab rangka dia kecil sebab dia untuk menyokong keapungan air. Sebab sepanjang hidup dia berada di dalam air. Okey? Okay, next, number 2. Okey, apa fungsi lengkungan? Aziz, bacakan soalan Aziz. E. Bagaimana awak manage means? Apakah fungsi utama lengkungan Maksudnya? pektoral dan lengkungan pelvis? Bahasa Jawa ya, pektora. Menguruskan. Dia kata, Untuk kalau manager pengurus kata nama. Bagaimana anda menguruskan tekanan? okey, bacakan jawapan Aziz. Jawapan saintis agak-agak apa? Most Untuk probably. menyokong berat badan. Okey, kalau kau tengok balik ada gambar rajah ni, dia macam seolah-olah rangka tu dia Saya dengan muzik. dia menahan bahagian tengah. Kalau bahagian ni dia mentahan bahagian atas. Nampak ini pectoral, bahagian atas, bahagian bawah. Dia menyokong bahagian atas dan bahagian bawah. Okey. Lagipun dia makan vitamin tu banyak sangat. A lot of vitamins. Okay, so jawapan paling tepat adalah A. Okey, Haifa, soalan A. Azan ke? Labelkan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis bagi vertebrata M dan Bukan soalan nombor 2, nombor 2. Okay, dia letak apa itu dalam piramid? Raja 2 menunjukkan struktur sokongan khas bagi tumbuhan batang lembut. A. Kena pasti struktur khas bagi W dan Z. Nak cuba apa jawapan dia? Macam nak baca piramid tu. W tu apa? Maksud piramid tu. W Maksudnya apa? Apa W? Nak cuba. Itu kena faham piramid ni macam piramid makanan, piramid nombor. So kalau dekat atas tadi dekat puncak Apa? mana dia paling sikit. W akar cengkam, Z suluh paut. Sikitlah, ramai orang tak minat. Yang paling minat Z apa? Suluh paut. Alright, Betul okey, good, betul. Akar Dia cengkam macam- dengan dia macam suluh SMP, paut. Teluk Paling Megarang student je. Ni gelak takik. Betul kan hobi abang-abang kakak ni Tengah azan ke Syarul? baca kat atas sekali. Okey, jawab soalannya adalah Syarul? Belum lagi ke? Ya. jawab Belum. okey. Dah. Dah Tengah Dah. Dah. Okey. Dah kot.
Dekat sini Dah habis kot. 14 dah habis dah. Baru dengar je. Jawapan number 3. Dengar je ni. Kita dah bincang tadi list maksudnya paling sikit. Apa lawan list? Most, yes. Kalau most interested baru jawab playing video games. Okay, Okey, tak apalah dah. Kita teruskan je. Cerita dekat Melaka. Okey, Raja 3 menunjukkan belajar angka khas sekolah bagi rendah. sesetengah tumbuhan untuk memberi sokongan tambahan. Bukan kereta bergesa. Tapi kat sini rush bergesa. Digegaskan. Ada ke bahasa Melayu digegaskan? Okey, Syarul bacakan soalan 21 tu. Kerajaan. Jelaskan. Due to Jelaskan secara ringkas bagaimana akar khas J dan K memberi sokongan tambahan. Oh, dia suruh jelaskan secara ringkas. Okey, tak payah jelaskan. Okey. Kita tengok soalan. Syarul cuba namakan yang J tu akar apa? J tu J tu akar apa? Bani. Akar bani. Okey. Nanti saya bagi tahu jawapannya. Anybody? Everybody? Nobody? Okey, Syarul bacakan jawapan tu untuk J tu. J. Akar bani pada pangkal melibatkan tapak tumbuhan untuk memberi sokongan yang lebih kuat. Okey, K tu akar apa? Akar sokong. Okey, akar sokong sekejap Saya bagi jawapan sekejap lagi. Itu serukan guys. Ya, hai Kai. Siapa yang baru-baru tuition sekolah menengah, Ukai ni student tua dulu masa sekolah rendah. Lepas tu sekarang dia duduk asmara. Lepas tu asmara aku dah hantar duduk. Lepas tu dia pun tiba-tiba teringat teacher. Ya Ukai? Okey, bacakan jawapan Syarul. Akar sokong tumbuh dari batang berdekatan tanah melebarkan tapak tumbuhan untuk memberi sokongan yang lebih kuat. Okey, dia tujuannya lebih kepada untuk memberi sokongan yang lebih kuat lah. Dua-dua mempunyai fungsi yang sama, akar bani dengan akar sokong. Tetapi akar bani ni lebih kepada pokok-pokok yang tertentu lah, pokok-pokok yang besar-besar. Akar sokong ni lebih kepada pokok-pokok yang kecil-kecil. Okey. Bukan penyakit lain lah. So jawapan paling tepat adalah C. We're down with food poisoning in Okey, school. so kita ada 3 jenis haiwan. P tu cacing kan? By experienced coaches. Cacing. Experience tu memang dia lipan ideal, bukan sebab lipan. dia past tense, tapi R sebab tu dia jadi kuda. kata Bukan sifat. kuda terbang Kata sifat. Okey, Syami. Syami. Pengalaman. Kalau Okey. kalau experience yang Nyatakan past tense tu jenis telah rangka. mengalami. Bacakan soalan dan cuba jawab. Nyatakan jenis rangka bagi haiwan P, Q dan R. Sebelum 20 Januari sebulan satu minggu pun Okey. P tu apa? Swimming pool. Rangka hidrostatik. Yes, yang kedua. Rangka luar. Yang ketiga. Rangka dalam. Yes, rangka dalam ni biasanya untuk haiwan yang besar-besar. Okey? Dah, Ali kan sejak menjak ni kan. Okey. Tak apalah Ali. Seterusnya untuk soalan B. Tak apalah Ali, dia cuma apa je. Uraikan secara ringkas bagaimana sistem P. P tu hidrostatik. Okey, ni saya jawab Tak apalah, teacher Ali dia faham. Biar Ali. Berfungsi. Daftar sebelum 20 Januari. Tapi B tu dia kata kena daftar sebelum 21. Dah sah-sah lah. Sudah terang lagi bersuluh.
soalan 6. Macam tricky sikit. Macam je tricky. Apa jawapannya? Tidak kan, very easy kan? Macam yang baca tu sometimes sometimes akan ada orang yang terkeliru. Kita siapa yang hantar ni, sebab nama tu nama Vinesh dengan nama Santi. Tapi siapa yang hantar? Tapi sebab tu kan birthday Santi, takkan Vinesh pula yang hantar. Takkan mak Kak Vinesh kan? Okay, number 7 cerita pasal paracetamol. Okey, huraikan secara ringkas bagaimana sistem sokongan P berfungsi. Okey, sistem sokongan P itu adalah sistem sokongan rangka hidrostatik. Jadi dia adalah okey, tekanan yang dikenakan oleh bendalai ke atas dinding berotot memberi sokongan dan mengekalkan bentuk badannya. Okey, dia saya guna bagi tahu dalam konsep fizik kalau kita ada bentuk, okey, dalam ni ada air. Tekanan air tu akan memberikan tekanan kepada dinding bekas. Sebab itulah dia membuat inilah fungsi sokongan untuk rangka hidrostatik. Okey? Okey, so soalan C. Afi bacakan. Kalau atas 5, Mengapakah sistem sokongan dalam R paling sesuai untuk vertebrata besar daratan? Kenapa dia paling sesuai untuk vertebrata daratan? Sebab apa? Okey. Sebagi jawapan dalam bentuk point adik-adik yang umurnya 2 tahun sesuai dah 5 mil kan, sebab dia bawah 4 tahun. Kalau year 3 tu kena berapa mil? Kalau Makcik Ali? Makcik Ali tak makan lah ni. Dia kata for kids only. Aduh ya. Makanlah Activise. Okay, last one. Aishtaki. Okey, bacakan Afi. Bergantung pada daya graviti. Sistem sokongan yang lebih kuat untuk menyokong beban yang lebih berat. Okey, kenapa dikata dia bergantung pada daya graviti? Okey, sebab kalau betul-betul daratan ni dia bergantung pada daya graviti yang lebih besar berbanding dengan organisma akuatik. Dia kurang bergantung pada, kalau organisma akuatik dia kurang bergantung pada daya graviti. Manakala kalau sistem sokongan yang kuat ni, sebab dia biasanya akan mengangkat beban yang lebih berat. Okey, itu beza vertebrata daratan dalam sistem sokongan yang okey. Akan ada dalam soalan SPM format baru. SPM tahun korang tahun ketiga format baru. So, okey, jom. Okey, nyatakan. Okey, Aina Nabila. Dengan ketiga bahagian last sekali. Ingat tak bahagian last? Nyatakan satu kelemahan sistem sokongan Q. Apa kelemahan sistem Q ni? Agak-agaknya lah apa ya Aina Nabila? Nak cuba ke? Tak kuat. Tak kuat. Okey. Tak apa-apa tepat. Cuba fikir betul-betul. Dia kalau organisma yang sistem Q ni, dia membesar tak? Ali pernah hantar video terangkan pasal tu. Aina, dia membesar tak?
Besar. Dia membesar tapi terlalu kecil. Dia maksudnya pertumbuhan dia agak perlahan. Kita kena cari Okey. air untuk connect. So yang seterusnya, Format macam tu sebiji dalam SPM. dia perlu menyalin kulit. So tu kekurangan dia. Nyalin kulit dalam proses XDCs. Karangan SPM lebih banyak tapi dia pilih XDCs. ada pro and cons lah. Okey, bacakan Aina. Macam form 4 tahun ni terkejut lah nampak macam soalan tu macam susah kan bagi kita macam Aina? sikit. Bacakan jawapan tu. Biasalah dah 3 tahun dah. Okey, Aina menghilang. Menghalang daripada pertumbuhan. Perlu menyalin kulit dalam proses edit. Yes, proses XDCs. Okey. Okey, Raja 5 menunjukkan 6 jenis haiwan E, F, G, H, I, J. Alright. So, saya akan senaraikan dulu sistem sokongan dia. Okey, nampak? Nampak apa? Memang. Memang sebabnya whiteboard. Okey. Semua boleh tuliskan lah. Tak payahlah test. Kan dah selalu test korang. Betul tak? Betul tak? Okey, kita nak main sambung cerita. Sambung cerita. Teacher mula dulu ayat pertama. Lepas tu korang sambung cerita. Katalah yang sambung tu Ifa kan. So Ifa tulis nama Ifa dekat hujung ayat tu. Hai. Maksudnya Ifa dah lepas lah. So nanti ayat lepas tu nak sambung siapa dia nak sambung tu, siapa nak sambung lah. Selagi tak sambung, selagi dia tak boleh keluar. Teacher nak tulis lah ni. Teacher mula ya. Iyalah. Boleh tulis? Oh, tak boleh lah. Tak boleh keluar lah sekali. So Okey, Alif Daniel. Bagi tahu antara E, F, G, H, I, J. Yang manakah haiwan rangka luar? F dengan F dengan rangka luar. F dengan J. Kan yang nama dia macam haram tu. Seafood bar. Okey. Okey, rangka hidrostatik. Aziz. B. Rangka hidrostatik. G dengan H. Alright. Tengoklah. Rangka dalam Anik. Tapi Mana satu rangka dalam? So kita ada Tinggal lagi 2. Anik, nak cuba? Tak best lah pula kan, tak bestnya. Tinggal 10 minit je. Okey. Tak apalah. Haifa, rangka dalam? Yang tu saya pakai. Saya pakai account teacher. E dengan I. E dengan I. Okey, cuma E dengan I ni dia rangka luar, rangka dalam yang ringan. Yang ringan dan rapuh lah. Okey. Sebab satu untuk terbang dia perlu ringan Satu untuk keapungan di dalam air. Okey, tu bezanya. Kalau gajah dengan kuda dia rangka dalam yang besar dan kuat. Okey, rangka dalam dia ada 2 jenis pula, besar dengan yang kecil. Kalau besar dia kuat, kalau kecil dia lemah. Okey. Okey, E. Burung.
burung dengan Kita sambung dekat group Okey. boleh juga. ciri-ciri haiwan E. Kenapa haiwan E? Okey. Apa ciri-ciri haiwan E? Tak apa, sebagi jawapan. Kenapa? Boleh. Okey. Haiwan Ada E masa itu, lagi, siapa nak sambung? yang pertama, Apa putih dan orang? dia punya tulang tu lebih kuat daripada tulang padat. Semua boleh tulis kan? Dia kuat daripada tulang padat, tapi dia punya bentuk tu supaya memudahkan dia untuk terbang. Okey, yang kedua, okey, dia lebih ringan. Apa yang membuatkan dia terbang? Sebab dia lebih ringan. Untuk membolehkannya terbang. Okey. Ni jawapan dia. Dua ciri-ciri tulang dalam haiwan E. Okey, C. Adi nak tulis ke? Okey, C. Syarul, bacakan soalan. C ni Ya. menyatakan dua kepentingan sistem sokongan bagi benda hidup. Apa fungsi sistem sokongan untuk benda hidup ni? Okey, tapi sebagi 3 ya. Siapa M? Siapa nama M? Aziz kot. Aziz ada? Maziz. Maziz ke? Oh, Maziz. Pretty much as any celebration did this year at home. Okey, Syarul, bacakan jawapan. Untuk mengekalkan bentuk badan, untuk mengekalkan sokongan kepada badan, untuk melindungi organ dalam. Kalau organ dalam ni macam kita lah kan. Kita kalau organ dalam yang paling organ rangka yang paling penting untuk melindungi organ dalam ialah tulang rusuk. Sebab dalam tulang rusuk kita tu kita ada jantung, organ paling penting sekali. Kita ada paru-paru. Okey. Kita ada pankreas. Okey. So kalau tulang rusuk tu patah, dia boleh menjejaskan organ seperti paru-paru dan jantung. Sebab bahagian tu bahagian yang paling penting lah. Tapi kalau patah tetapi dia tidak merosakkan jantung dan paru-paru, so kita boleh selamat lah. Okay. Kita tengok soalan nombor 5. Okay, kita ada animal J, haiwan K dengan haiwan L. Okay, 3 ekor haiwan. Ada nak sambung, dia sambung ke? Okay. Dia tak boleh tulis. Syami. Jawab soalan A tu. Manakah haiwan adalah paling stabil dan paling kurang stabil? Paling stabil apa? Haiwan mana? Haiwan L. L. Yang tak stabil? Haiwan J. Haiwan J. Sebab dia paling tinggi kan? Okay. Okay, soalan sir pada korang. Macam mana haiwan J dia menstabilkan diri dia? Macam mana haiwan J tu dia menstabilkan diri dia? Kangkang. Yes, mengangkang. Kan? Kalau korang biasa tengok, biasa pergi zoo, korang akan nampak lah kalau dia nak merendahkan badan dia, dia akan mengangkang lah kalau dia nak pastikan badan dia tu stabil. Okay. So, A1 tu, Afi, bacakan B. Jelaskan secara ringkas jawapan anda di A1. Kenapa A1 tu, haiwan L tu, paling stabil? Cuba Afi. Nak cuba? Boleh. Apa dia? Kerana badannya lebih rendah.
Tak tepat. Saya tak kata salah, tapi tak Guna tepat. guna yang apa tulis. Siapa nak cuba yang lain? Ada siapa-siapa nak cuba? Kenapa kita katakan buaya tu lebih stabil? Buaya. Luas tapak yang lebar. Luas tapak yang lebar. Tak tepat. Lagi. Okey, game sambung dalam grup Siapa nak cuba? Game sambung dalam grup. Teacher tunggu semua kena jawab. Paling Okey. lambat yang kelima. Semua nyerah kalah Sebab sambung ayat je. tu je. Bacakan Afiq apa dia? Okey, so nanti homework. Pusat graviti lebih rendah. Pusat graviti. Okey. Korang mau apa ni pusat graviti ni? Okey. Graviti ni. Okey. So yang warna coklat ni adalah tanah. Kita tak tanda lagi. Daripada tanah kita ada bawah dalam bumi ni kita ada graviti Tak tanda lagi. Kelasnya kita sudah hantar. Okey. Dah tanda. So Okey, tengah-tengah ni sambung kita kat ada grup, graviti. Sambung kat grup. Okey, bye. Okey. So kalau korang tengok Bye. jarak untuk si zirafah ni dengan pusat graviti ni lebih tinggi sepatutnya berbanding berkancil. Berbanding dengan buaya yang terus menyentuh lantai, sikit pun tak ada. Jadi dia lebih rapat dengan tanah. Jadi pusat gravitinya dengan jarak daripada gravitinya adalah lebih rendah. Jadi dia adalah lebih stabil. Sama juga dengan kenderaan. Maksudnya kenderaan yang tinggi contohnya bas, dia lebih stabil. Lebih tidak stabil. So, macam mana nak pastikan bas yang tinggi tu double decker tu untuk stabil? Dia kena rendahkan pusat gravitinya. Contohnya mungkin korang nampak bas tu macam lowered. Ataupun dia lebar. Macam tu. Dia pakai tayar yang lebih besar berbanding dengan bas-bas yang lain. So, untuk memastikan dia lebih stabil. Okey. C. Aina bacakan C. Kalau dia tengah typing, Bagaimana haiwan J mencapai kestabilan apabila meminum air di sungai? Dia buat apa tadi? Tadi dia bagi jawapan kan? Mengangkang kakinya. Mengangkangkan kakinya kan? Tadi si Afi dia bagi jawapan kan? Mengangkangkan kakinya. Okey. Kalau tidak macam nak minum. Kalau dia minum air masuk je kepala dia, maka dia pun tertongging. Okey. less than 1 minute dah. Ali dah tak hutang. Jawab. Ali pun dah jawab. Umar tengah typing. Orang nak masuk lagi, lepas tu ni give link baru. Okey, seterusnya nombor 6. Okay, jumpa kat grup. Bye-bye. Okey, Alif Daniel bacakan A. Uraikan secara ringkas jenis sistem sokongan dalam Q dan S. Sistem sokongan dalam Q dan S ni. Rangka macam mana Alif? Rangka macam mana ni? Ada 3, hidrostatik, dalam, luar apa dia? Hidrostatik. Yes, rangka hidrostatik. Hidrostatik. Okey, so dia punya sistem sokongan ya. Melalui tekanan dia diperoleh sistem sokongan ni daripada tekanan hidrostatik. Okay, dia ada tekanan sebab hidrostatik ni sebabkan cecair. So dia adalah daripada tekanan hidrostatik. Okey, seterusnya. Okey. So dalam soalan B ni Rajah 8 menunjukkan 4 jenis tumbuhan yang berbeza iaitu W, X, Y, Z. Okey, kelaskan W, X, Y, Z kepada 2 kumpulan. Okey, saya namakan 2 kumpulan tu dulu.
Okey, kita ada dua, tumbuhan daratan dengan tumbuhan akuatik. Okey Aziz, bagi dua tumbuhan daratan. W dengan Z. W dengan Z. Okey, so kita tinggal lagi dua untuk tumbuhan akuatik. Haifa? X dan Y. Yes, X dan Y. Alright. Okay. Okay. Okay, itu soalan C. Tumbuhan memerlukan sistem sokongan untuk berada dalam kedudukan tegak supaya daunnya boleh memaksimumkan penyerapan cahaya bagi fotosintesis. Okey. Bagi setiap jenis tumbuhan berikut, huraikan ciri-ciri spesifik masing-masing yang membolehkan mereka mendapat sokongan untuk menjalankan fotosintesis. Okey, kita ada tumbuhan terapung iaitu keladi bunting. Lepas tu kita ada tumbuhan menjala iaitu pokok timun. Lepas tu kita ada tumbuhan berkayu iaitu pokok durian. Okey, panjang ya jawapan dia. Okey. Okey, so kita nak bacakan jawapan. Okey. Syarul, bacakan untuk C, tumbuhan terapung akuatik. Tumbuhan terapung akuatik. Gairah pundi udara dalam daun membantu tumbuhan untuk terapung atas air. Daya apung dari air membantu untuk menyokong tumbuhan supaya daun berada di atas air dan boleh mengambil cahaya untuk fotosintesis. Batang mempunyai sangat sedikit tisu vaskular tetapi banyak tisu parenkima yang khusus dipanggil tisu parenkima untuk membantu ia terapung atas air. Okey, fungsi dia adalah untuk membantu ia terapung di atas air iaitu tisu parenkima tu. Okey, Syami, bacakan tumbuhan menjala dengan tumbuhan berkayu. Tumbuhan menjala mempunyai tendril yang tumbuh dari tapak tangkai daun. Tendril berpintal di sekeliling struktur sokongan dan membantu tumbuhan memanjat ke atas. Tumbuhan berkayu memiliki tisu seperti sclerenchyma, salur xylem dan trachea. Dinding sel sclerenchyma mempunyai simpangan lignin yang tidak telap air. Salur xylem mempunyai dinding berlignin yang tebal yang membantu untuk menyokong salur xylem. Trachea memberi sokongan kepada tumbuhan. Okey, nampak dia ada nama bahagian-bahagian yang lain-lain tak sama Satu tu yang kalau kita tengok tumbuhan terapung akuatik tu dia ada bahagian yang bernama parenkima. Yang tumbuhan menjala pula dia ada tendril. Kalau tumbuhan berkayu pula dia ada sclerenchyma. Nampak ada tiga benda ni yang korang cuba ingat untuk membezakan tumbuhan terapung akuatik dengan tumbuhan menjala serta tumbuhan berkayu. Okey.
Okey, jom tengok soalan yang ketujuh pula. Okey. Afi, bacakan soalan A. Soalan A. Namakan tisu utama yang membentuk struktur P dan Q. Struktur P tu apa? Cuba tak? Struktur P. P tu apa? Dah baca. Tulang. Bacakan jawapan. Oh, P tulang, Q rawan. Rawan ni dia menyambung tulang dengan tulang. Kalau P tu tulang lah. Okey? Okey, itu beza dia. Okey, jom tengok soalan seterusnya iaitu soalan B. Okey, Ana Nabila, bacakan soalan B tu. Terangkan bagaimana tisu dalam struktur P dan Q membantu bahagian ini dalam badan manusia untuk menjalankan fungsi spesifik mereka. Okey, jom tengok jawapan Okey, bacakan jawapan. Aina. Fungsi utama bahagian badan manusia ini adalah melindungi peparu dan jantung. Tisu dalam struktur P adalah keras untuk melindungi peparu dan jantung. Tulang rusuk yang dibuat daripada tisu P bergerak ke atas mekanisme pernafasan. Tisu dalam struktur Q memberi percantuman bagi Okey, pencantungan bagi tulang rusuk itu tulang tadi kita tengok rawan tadi saya dah cakap kan, tulang P ni dia lebih kepada melindungi peparu dan jantung. Okey. Bila korang bernafas, tulang ni akan bernaik ke atas atau ke bawah, dia fleksibel. Naik ke atas dan ke bawah. Okey, sebab bila korang bernafas, peparu tu akan mengembang dan mengecut. Jadi dia akan membuatkan tulang ni pun turut bergerak. Okey, korang boleh rasa sendirilah bila korang bernafas apa jadi kan. Okey. Okey, seterusnya soalan C. Okey, Alidania bacakan soalan C. Anak-anak benih ini Ni. Raja 10 menunjukkan skapula dan legend manusia dengan manusia. Sambung. Anak-anak benih. Bukan belah kiri. Oh, belah kiri. Namakan otot R dan S. Nak cuba R tu apa? Tendon. Yang S? Tak tahu lah saya. Okey, kejap soalan nombor. Oh, bukan R tu ialah bicep. Kita panggil bicep. Okay, biceps. S tu kita panggil tricep.
Okey. Bicep dengan tricep. Okey, itu. Bicep atas, tricep bawah. Okay, macam mana dia bekerja? Okey. Jom tengok penerangan yang kita bagi ni. Okey, Alif Daniel, bacakan jawapan. Alif Daniel. Cara antagonis R mengecut, S mengendur, radius ditarik ke atas untuk membengkokkan tangan. Okey, mana radius tu, tengok pada gambar rajah lah. Okey. Okey. So kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan E. Okey, soalan E. Aziz. Aziz, bacakan. Namakan tisu yang menyambungkan tulang T kepada otot R. Apa tu? Tulang apa tu? Tendon. Tendon. So, Aziz, apa ciri-ciri dia, tendon ni? Nak cuba? Kuat dan tidak kenyal. Yes. Kuat dan tidak kenyal. Okey? Okey, jom tengok nombor 8. Okey, nombor 8 ni lebih kepada soalan ayat ni. Nanti kita akan bacakan. Nanti saya ambil gambar, saya akan bacakan. Okey, tunggu kejap. Sekejap.
Okey Aifah, bacakan soalan nombor 8 Aifah. Sekumpulan pelajar menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kadar pertumbuhan bagi dua jenis pokok jagung yang berlainan. Pelajar menyediakan dua tapak semayan dengan menggunakan jenis tanah gembur yang sama. 10 biji jagung dari jenis A dan saiz yang sama ditanam pada jarak 15 cm antara satu sama lain dalam tapak semayan yang Lain. pada yang Okey, sama-sama anak-anak. anak-anak benih ini disiram menggunakan isi padu air yang hitam pada pukul 9 AM dan 5 PM setiap hari. Ketinggian kesemua 10 anak benih dari dua jenis anak benih ini diukur menggunakan pembaris meter dan ukuran purata dicatatkan. Ini dilakukan setiap 10 hari selama 3 bulan. Okey, so dia bagi jadual ni. Okey, nampak dia bagi observation, pemerhatian, inference, lepas tu dibagi pemboleh ubah, lepas tu dibagi graf, lepas tu dibagi nyatakan hubungan antara jenis pokok jagung dengan kadar tumbuhan, hipotesis dengan terangkan kadar pertumbuhan pokok jagung A dengan pokok jagung B. Okey, kita tengok jawapan setiap satu tu. Okey. Korang boleh nampak yang share ni? Boleh nampak Nampak. Okey, so pemerhatian yang pertama daripada eksperimen tu, kalau soalan tadi yang pertama dia tanya nyatakan dua pemerhatian yang boleh dibuat dari rajah 11 dan data daripada rajah 1. Okey, apa yang kita dapat di sini? Pemerhatian pertama kita tengok pokok jagung bertambah tinggi dan bilangan daun bertambah. Manakala dalam pemerhatian kedua kita tengok purata ketinggian akhir jagung dalam N1 adalah 138 cm, manakala purata ketinggian akhir pokok jagung dalam N2 adalah 158. Okey, ni ada dekat table ni. Okey, nampak sebulat warna merah tu? Korang nampak tak? 138 dengan 158 nampak? Nampak. Nampak ya? Okey. So seterusnya, nampak Okey, soalan seterusnya. Dia minta nyatakan inference yang sepadan dengan pemerhatian di inference 1 dengan inference 2. Okey, dia tengok jawapan dia. So inference 1, pokok jagung menjalani pertumbuhan yang menyebabkan pertambahan dalam ketinggian dan bilangan daun. Manakala dalam inference 2, pokok jagung dalam N2 membesar dengan lebih cepat daripada pokok jagung dalam N1. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, dia suruh tulis pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah dimalakan. Okey, jom tengok jawapan. Okey. So, pemboleh ubah dimanipulasi ialah jenis ataupun spesies jagung yang kita gunakan. Okey. Sebab apa? Cara nak mengawal dia ialah menggunakan jagung yang berlainan spesies. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas ialah ketinggian akhir pokok jagung tu, sebab maksudnya dia berlaku pertumbuhan pada pokok jagung tu. So apa berlaku? Kita akan mengukur ketinggian pokok jagung dengan menggunakan satu pembaris meter. Pemboleh ubah dimalakan kita ada banyak, korang boleh pilih salah satu, saiz anak-anak benih, jarak antara anak-anak benih, isi padu air yang digunakan ataupun jenis tanah. Okey, kita tengok jawapan dia macam mana nak kawal. Guna anak-anak benih yang sama saiz ataupun anak-anak benih
pokok adalah berjarak 15 cm, siramkan dengan air isi padu yang tetap setiap hari tu dan gunakan jenis tanah gembur yang sama. Okey. Itu untuk pembeli ubah dimanipulasi, bergerak balas dengan dimalakan yang bawah sekali tu untuk saiz anak benih. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, dia suruh buat graf berdasarkan keputusan yang diambil pada ketinggian pokok jagung setiap 10 hari. Lakarkan graf ketinggian pokok jenis A dan B melawan masa. Okey, macam mana dia dapat jawapan? Okey, itu jawapan dia. Kalau korang lukis tu, korang akan dapat jawapan. Lukis macam buat graf matematik lah. Okey. So satu yang N2 tu atas, yang N1 tu kat bawah Okey. Okey, nyatakan hubungan antara jenis pokok jagung dengan kadar pertumbuhan. Okey. So kalau kita tengok pada graf tu, kita tahu pokok jagung B membesar pada kadar yang lebih cepat daripada pokok jagung A. Okey, soalan seterusnya hipotesis bagi eksperimen ini. So kalau kita buat hipotesis tu kita dah biasalah semakin tu kan. So, hipotesis dia ialah pokok jagung A dan B mempunyai kadar tumbesaran yang berbeza. Okey, kalau dalam keadaan ni kita tak boleh hipotesis lah, tengok ayat dia. Pokok jagung B membesar lebih cepat daripada pokok jagung A. Okey, tengok soalan F pula. Terangkan mengapa kadar pertumbuhan pokok jagung A adalah berbeza dengan pokok jagung B. Kenapa dia berbeza? F. Pokok jagung B mempunyai aras auksin yang tinggi berbanding dengan pokok jagung A. Ini mengakibatkan pemanjangan sel-sel dalam batang, menyebabkan pokok jagung tumbuh dengan lebih tinggi. Okey. So soalan G ada dua kat situ. G1, jika anak benih digantikan dengan anak benih pokok kelapa sawit, nyatakan apa yang akan berlaku selepas 60 hari. Okey, pokok benih pokok kelapa sawit terus membesar dalam ketinggian dan akan mempunyai daun yang lebih banyak. Batang akan menjadi lebih besar dalam diameter dan tisu kayu mula terbentuk. Okey, manakala G2 pula, berikan definisi bagi pertumbuhan berdasarkan eksperimen ini. Okey, definisi dia ialah pembesaran adalah satu perubahan yang tidak diterbalikkan dalam ketinggian dan saiz pokok. Maksudnya dia tidak berpatah balik. Untuk pokok lah dia makin tinggi. Kalau nak kurangkan ketinggian, kita tebang. Okey. Soalan yang terakhir untuk 8. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada pokok-pokok jagung tersebut selepas 90 hari. Berikan satu sebab bagi jawapan anda. So, pokok jagung akan matang, menghasilkan buah dan mati kerana ia adalah tumbuhan herba ataupun monocotyledon. Pokok jagung ni kita tebang, kita akan tanam lain kan, tanam semula. Pokok jagung. Kita tebu kan. Okey. So, habis. So, nombor 8, kita pergi soalan yang terakhir iaitu soalan nombor 9. Okay, last 9. Okay, 9 dan 10 ada dua lagi.
Okey, jom tengok soalan nombor 9. Okey Afi, bacakan soalan 91. 91. Apakah jenis Apakah jenis rangka cacing tanah yang membolehkannya bergerak ke hadapan? apa jenis rangka tu? Cacing tanah. Rangka hai Hai. 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 Apa yang panjangnya? Hidrostatik. Hidrostatik. Okey. Okey. Aina Nabila, bacakan nombor 2. Nyatakan otot pada dinding badan cacing tanah. Okey, yang membolehkan badan itu memanjang dan memendek. Okey, otot apa tu Aina? Otot lingkar. Otot lingkar dengan otot Otot membujur. Yes, otot lingkar dengan otot membujur. Okey, otot lingkar dengan otot membujur. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, Alif Daniel. Okey, bacakan soalan seterusnya. Soalan ketiga. Uraikan. Uraikan mekanisme pergerakan dalam cacing tanah. Okey. So ni sebagai jawapan. Bacakan yang ketiga tu. Otot lingkar dan otot membujur. Otot lingkar dan otot membujur pada badan akan mengecut dan mengendur secara berantagonis. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur. Cacing tanah menjadi lebih nipis dan panjang. Segmen memanjang dan badan bergerak ke hadapan. Apabila otot lingkar mengundur, otot membujur mengecut. Cacing tanah menjadi lebih pendek dan tebal. Okey, dia pendek, dia panjang pendek, panjang pendek. So contoh haiwan haiwan lain yang sama dengan cacing tanah, lintah dan beluncas. Okey. So kita pergi ke soalan nombor 10. Kalau kita tengok tu ada rajah 13 menunjukkan 3 organisma iaitu X, Y dan Z. Okey. Aziz, bacakan soalan A1. Huraikan secara ringkas jenis rangka pada X, Y dan Z. Okey, jom tengok jawapan dia Aziz. Okey, bacakan Aziz. Organisma X apa? Organisma X, rangka luar. Sokongan diperoleh daripada kutikel luar yang diperbuat daripada kitin. Okey, Y. Organisma Y, rangka dalam. Sokongan diperoleh daripada rangka tulang yang keras dalam badan. Okey, seterusnya organisma Z. Bawah tu. Z, rangka hidrostatik. Okey, hidrostatik sambungan dia kat sebelah. Bacakan atas tu, sokongan diperoleh. Sokongan diperoleh dari bendalai badan yang berisi dalam rongga badan. Okey. So sekarang ni kita tengok persamaan. Apa persamaan dia? Okay, soalan seterusnya ialah senaraikan satu persamaan dan dua perbezaan antara ruang rangka X dan rangka Y. Okey, Haifah, bacakan persamaan dia. Menyokong organ badan yang penting, melindungi organ dalam daripada terdedah. Alright, perbezaan dia bacakan. Didapati dalam badan invertebrata seperti arthropoda, contohnya serangga, ketam dan udang karang. Y. Didapati dalam badan semua vertebrata termasuk ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Okey. Dalam serangga, rangka luar diperbuat daripada kitin.
Dalam ketam, ia mengandungi kapur. Y. Tulang diperbuat daripada kalsium dan fosfat. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya ni dia bagi gambar raja Ichthyornia yang hidup di habitatnya. Terangkan penyesuaian tumbuhan ini untuk sokongan di dalam habitatnya. Okey, Syarul, bacakan yang B tu. Tisu erenchima dalam batang, akar dan daun menjadikan tumbuhan ringan. Tisu erenchima didapati dalam sel tumbuhan membenarkan udara terperangkap antara sel. Bahagian bawah daun bengkak dan diisi dengan udara menyebabkan tumbuhan mudah terapung. Sedikit tisu vaskular didapati bahagian tengah batang kerana ukuran kotak air ialah minimum. Tisu silum tidak berlignin kerana tumbuhan disokong oleh daya apungan air. Bunyi udara yang besar di akar dan daun untuk mengekalkan tumbuhan terapung dan tumbuhan air. Okey, so seterusnya soalan yang terakhir ialah Raja 15 tunjukkan pergerakan lengan. Kita ada bicep dengan tricep tu. Terangkan bagaimana pergerakan di atas dijalankan. Okey, Syami, soalan C, bacakan C. Apabila otot bicep mengecut dan otot tricep mengendur, lengan dibengkokkan. Apabila otot bicep mengendur dan otot tricep mengecut, lengan diluruskan. Okey, so itu cerita pasal bicep dengan tricep. Okey, saya harap nanti korang baca balik, tengok balik video ni supaya korang dapat ulang kaji balik. Okey, subjek sains ni subjek yang wajib untuk korang dapat A untuk SPM nanti. Okey, dah tiba-tiba je kurang orang. Okey, cukup dulu untuk hari ni. Nanti kita masuk lagi bab baru untuk minggu depan. Bab 7 pula kita buat latihan, pendek sikit lah kalau bab 7 tu. Okey? Okey, bye. Terima kasih semua.